Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum tu saya mewakili pihak penganjur APEMA mengucapkan terima kasih sebab sudi datang malam ni untuk sama-sama kita berdiskusi tentang satu tajuk yang akan dibawa oleh saudara kita, saudara Halim Azwan. Itu merupakan pelajar tahun 3 perubatan. Betul. Dan juga merupakan pengurusi kelab siswa yang di Kuantan. Topik yang kita akan bincang pada malam ni ialah berkenaan dengan gagasan kampus harmoni. Kalau kita semua sedar, idea ni telah dilancarkan dalam convention harmoni yang lepas lah. Jadi sebenarnya kenapa APEMA membawa tajuk ini untuk didiskusikan dalam diskusi yang ketiga, kerana sebab bila saya baca olahan yang dibuat oleh Presiden Ikram Pusat, tak salah saya saudara Marwan, Iswan Nasional mengatakan bahawa idea kampus harmoni ini sebenarnya sepatutnya menjadi milik kepada kesemua mahasiswa. Jadi saya rasa tak salah untuk kita sama-sama berkongsi tentang idea yang ingin disampaikan. Dan sebelum itu juga saya juga ingin memohon maaf sebab atas kekurangan tempat, sebab tak expect pada malam ni kita berhadapan dengan masalah aircon. Jadi sabarlah. Jadi tanpa berapa masa, saya menjemput saudara Halim Azwan untuk meneruskan pembentangan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panas dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bermaksud, ketahuilah telah datang kepada kamu seorang rasul yang bukan orang asing, tetapi beliau adalah a part of your community. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat ke atas bahunya, hatinya apa yang sedang menimpa kamu semua. Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Beliau sangat-sangat ingin kamu semua beriman dan bersikap begitu penyayang, begitu pengasih terhadap semua umat manusia. InsyaAllah. Jadi pertama-tamanya dan sama-namanya lah, ingin saya kembali bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini saya diberi kesempatan untuk sama anda semua, insyaAllah. Selesa guna macam ni saya anggap malam ni sebenarnya macam kedai kopi sebenarnya tau. Saya anggap patutnya macam duduk so sembang ni kan. Saya tak sangka pula hari ni kita telah berwacana kan dengan satu tempat yang saya agak enggah. Di mana tempat ni tak ada dekat kom. Tak ada dekat kom, tapi kos ada. Di very good point untuk belajar kos manfaat tempat ni, insyaAllah. Apapun terus saya mula lebih lanjut. Saya tahu sedikitlah latar belakang penonton malam ni lah, sebab saya rasa kita semua pelajar UIA kan, plus mungkin ada orang luar, insyaAllah. Jadi saya tahu saya latar belakang, tahu berapa kos mana lah, supaya kita boleh samakan kita punya betul ataupun influensi perbincangan kita, insyaAllah. Kerana kampus ni kampus kita, bukan orang lain. Betul, saya pelajar perubatan tahun 3 saya agak annoyed bila mana anak saya ni HO. Serius annoyed kan. Saya tahu saya nampak macam tua kan. Sebab apa? Hari ini saya berbicara bukan sebagai seorang luar. I'm a student here for the past 3 years. Saya tengok IM Chat kan. Daripada zaman Twitter IM Confession saya tengok juga kan, sebelum ia diturunkan kan. Saya baca apa yang berlaku di Kuantan. Apa saya bincang anda buat semua malam ini bukanlah pandangan orang luar, tapi seseorang yang telah lama hidup di Kuantan, insyaAllah. So very brief water survey siapa first year? Ada first year? First year? First year kau siapa? Black Chemistry. Second batch kan? Yes. Second batch. First year, second batch. Second years? Berapa ramai second years?
Sisters, most of them second years. Brothers? Sikit lah kan. Sisters, biasanya kos apa? Semua kos apa second years? Biotech. Oi, bagus. Tak, dia kata community. Biotech tu kuat. Sehingga kan brothers tahu siapa sisters mereka kan. InsyaAllah. Second years, most of them kos apa? CTS? Dan juga CTS saja, semata-mata. Okey, CTS, Sciences, Chemistry, certain course. Third years? Third year? Kan third years? Third years? Sisters? Sikit lah, masuk second years lah. Okey, course perubatan, kena perubatan. Ada farmasi tak sini? Ada farmasi? Ada seorang? Ada dua orang. Ada? Ada nursing? Ada nursing Tak apalah, insyaAllah, semangat tahu lah. Basically malam ni kita ada wakil daripada semua course, saya yakin. Farmasi ada, kom ada, sciences pun ada, pun ada. Bahkan kita ada kehadiran, saya rasa SRC kan? Allah, lupa nak mention, tak maaf sangat. Allah. Ada tak ni, tunjuk pimpinan-pimpinan tempat lain lah. Saya rasa ada, kita ada Presiden Hill Ustaz, Megat? Presiden Ustaz? InsyaAllah. Sebab bagi saya, kita kenal our community. Kita tidak hidup di kampus Kuantan dalam keadaan kita terpisah. Di mana setiap kos tu membentuk dinasti sendiri, pertubuhan sendiri. Aktivitas sendiri tidak, tapi kita bersatu. Itu adalah antara GIS ataupun orang cakap gambaran yang agak kasar dengan kebersamaan. Jadi saya sangat tersasut ikut akhwat sebab biasa kena ada sebut So malam ni pada sisters pada sisters. InsyaAllah pada sisters. Sebelum saya baca tentang kebersamaan ni, we need to know bagaimanakah ia dikonceive, ia dilahirkan, ia diperanakkan. Macam itulah. InsyaAllah dan untuk tahu macam mana konsep ini ditimbulkan, you have to know latar belakang para penggerak kampus harmoni. Jadi saya rasa ramai dah tahu Ikram Siswa merupakan pertubuhan yang ditubuhkan pada tahun 2013 yang merupakan satu entiti yang cuba menggabungkan para penggerak mahasiswa Ikram dan sebelum ini bergerak dalam pelbagai medan-medan lain. Contohnya yang mungkin famous Asal Syarif kan, Ratu Sakinah yang bergerak kerap menjalankan aktiviti seperti Namjad Jauh Zina dan pelbagai lagi wadah-wadah. Dan sebelum ini terlalu fokus terhadap isu-isu yang bersifat masyarakat. Dan kami dari kampus sebenarnya tahap di mana a critical mass has been founded. Satu Malaysia, plan kami agak substantial. Dia kata ramai sangat, terisi sangat. Tapi bilangan tu ramai, buat kita kembali terfikir, adakah sepatutnya mahasiswa-mahasiswa Ikram hanya aktif dalam masyarakat tetapi di kampus mereka tidak ada fungsi? Di situ timbul isu ataupun satu perbincangan tentang perlukah mahasiswa Ikram terlibat secara aktif dalam kampus. Jadi fast forward 2013, basically semua setujukan terlibat dalam kampus. Tapi kita nak buat apa Okay, so what? You're here. Kan? Okay, you have ada bilangan, you aktif di masyarakat and you want to sumbangkan pada masyarakat. What's next? Kan duduk saja dalam kampus order kan? Kerana hari ini it's a very good thing sebab you have so many young people yang nak menyumbang, yang nak do something. Tapi nak buat apa? Para pemuda, we have lots of energy. Dan isu sekarang bila mana kita merungut, mahasiswa, para pemuda terlibat dengan benda-benda yang huru biru yang macam tak proper. Isu ni sebenarnya adakah mereka memang tak nak buat langsung menyumbang, atau mereka jumpa jalan? Untuk itu, lepas berbincang dengan 25 cawangan seluruh Malaysia, termasuk UA Kuantan, termasuk UKM, USM, Ketua Pulau Pinang, UPM, Unimas, UMNS, dengan latar pelbagai dari kampus-kampus seperti kita, kampus yang saya rasa semua Muslim kan? Ada yang apa minorities, tak ada Allah alamah. Sebab kalau antum cuba update gerakan Gambang, if you guna Gambang dah mula macam ada bibit ni lah, tahu kan? Pada awal-awal tu kan. So mungkin lepas ni UAE kena ni sikit lah, kena mungkin lebih bercakna. Allahu alam. Kampus yang Islamik macam Kuantan, UAE Gombak kan, di mana saya rasa our persekitaran dan pemikiran kita memang berbeza dengan tempat lain. Dengan penggerak-penggerak di UKM yang memang kos yang berbeza.
lebih rancak kan. Dan juga para penggerak iklan visual di USM yang menjadi non-Muslim. Kami bergabung dan berbincang dengan pengalaman kami di bidang yang berbeza, sekitar yang berbeza, daripada adminnya, suasana pelajarnya, atau belakang kosnya kan. Dia buat apa? Katakanlah dia kan, Palestin, Syria, Rohingya. Okey. Isu masalah betul, tak dinafikan. Bahkan dalam tarbiyah ikram, antara perkara yang penting adalah sifat ingin untuk membantu ummah. Ayat saya betang tadi yang awal tu adalah ayat yang memang saya rasa membentuk mentaliti para penggerak iklan visual. Di mana lalu Nabi kita SAW, baginda bukan seorang yang hidup dalam masyarakat baginda, tetapi beliau tidak sekadar hidup, tapi dia observe, dia memerhati, dia memikirkan tentang apa yang patut dibuat untuk masyarakat dia. Nabi pergi ke Gunung Hira bukannya untuk mengencangkan diri, tapi mencari solution. Dan dari mana timbulnya wahyu? Iqra bismillahir khalaq, and rest is history. Tapi kita tak pandang belakang, kan? Bagi dia melaksanakan dakwah bukan atas dasar ketinggian nasab dia, bukan atas dasar kehebatan ilmu dia, tapi atas dasar azizun alaihi ma'anitum, rasa berat atas umat dia. Dan begitu nak mereka prosper. Dan daripada sekadar bicara pasal masyarakat yang di luar negara, di Iraq, di Suria, di Rohingya, di same time juga kita membimbingkan masyarakat-masyarakat seperti mereka yang terlanjur, kan? Mungkin awal-awal ni pula Star Kuantan kami aktif dengan aktiviti banjir dan juga dengan masyarakat yang terikat dengan sistem tarbiyah. Kami fikir tak boleh ni, tak boleh. We have to contribute to our own place, di tempat kita sendiri. Lalu lahirlah Rasa Harmoni yang malam ini terima kasih kepada APEMA kerana jumpa kami untuk bentangkan. Sedikit disclaimer, saya minta maaf kepada APEMA kerana sebelum ni telah tersebar satu mesej yang tidak mengkreditkan hari ini punya program pada APEMA. Minta maaf, sepatutnya saya tersebutlah dalam dalaman tetapi terkeluar. Kami lupa nak mention nama APEMA. Kita minta maaf pada Bang Anjo, insya-Allah. Insya-Allah. Maaf. Kan? Okey. So far okey? Okey. Okey. Boleh? Okey, jelas nak lumayan. Jelas tak? Dah. Sebab lumayan ni tak imam nak atas imam takut orang nak tanya kan. Bicara di khatib kan, tak maaf sangatlah. Insya-Allah. Jadi insya-Allah. Jadi seterusnya lah, semua dah ada handouts. Tadi untuk fikir dia, saya fikir. Ada handouts lebih tak? Ada. InsyaAllah. Sebab kami risau anda kata malam ni kami bicara tanpa bahan yang proper, anda terdapat tangkap dengan lebih baik. Jadi dengan anda adalah ringkasan, very ringkas, 27 muka surat ucapan dasar Presiden yang membentangkan kampus Rasa Harmoni pada convention kampus Harmoni lepas. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya baru cabut gigi, so ada macam daging sebelah ni cakap susah sikit lah. Maaf okey. Mana ni? Jadi, okey, insyaAllah. Ini latest solution kan? Okey, saya nak cek balik ada sebarang masalah Sekejap Okay, jadi malam ni untuk memudahkan flow perbincangan, saya akan ada 3 poin besar. Pertama sekali, apakah iklan visual? Saya sudah bentang dengan agak jelas tadi siapa kami. Kedua adalah what is harmony itself. Yang ketiga, harmoni ni milik siapa? InsyaAllah. Jadi brothers and sisters, saya ulang balik untuk malam ni saya takkan detail tentang what is harmony. Ada kata saya cuba nak terangkan based on locality akan masa yang panjang. Kena ingat, harmoni ni adalah satu gerak kerja yang disetujukan yang perlu wujud setiap kampus. Setelah berbincang dengan pelbagai pimpinan-pimpinan iklan siswa di kampus yang berbeza, daripada kampus yang majoriti Muslim dengan kehendak-kehendaknya sendiri, dengan kampus yang majoriti non-Muslim dan kehendak dia sendiri dan sebagainya. Jadi malam ni mungkin boleh baca sekejap sebagai masa. Just brush through, insyaAllah. Ada 8 dasar. Just brush through. Betul lagi, insyaAllah. Baca sikit-sikit. 1 minit.
Mungkin juga sebab itu berat nak relax. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya anggap semua dah baca. Tak apa, it's okay. As we go through, saya ulang sekali lah. Jadi setelah lama bincang, jadi gas harmoni ni dibuat setelah kita buat survey di setiap kampus tentang what should we do. Sebagai seorang mahasiswa Islam yang aktif, yang ingin membawa masyarakat, apakah sumbangan yang patut kita buat di kampus kita masing-masing? What should be done? Jadi timbulnya 8 dasar ini. Jadi dasar pertama adalah kalau saya sebut secara ringkas adalah tentang gaya hidup masyarakat kampus itu sendiri. Disclaimer. Jadi semua masyarakat kampus dia terdiri daripada semua lapisan. Daripada para pelajar, staff, cleanernya, clerknya dan juga para pensyarah. Oh, minta maaf sangat. Saya telah terlepas satu poin penting. Kenapa kampus harmoni? Kan? What's so harmoni? Kan? Apakah definisi harmoni? Hari itu saya tak tanya saya. Saya rasa kampus kita ni tak harmoni. Sebab apa? Harmoni ni macam Melayu, Cina, India bersatu. So saya rasa better kita clear out dulu what is harmoni. Pada peringkat hak siswa, bila mention harmoni, dia bermaksud kampus itu harmoni dengan apa? Dengan sistem Islam. Basically, bila mana kami membicarakan kampus harmoni adalah kampus Islami. When you say, my campus Islami, apa tak dia kan? Ini ciri-ciri dia. Kampus saya ada sunnah, kan? Quran. Bagi kami, ini ciri-ciri dia. Itu harmoni. Dan kenapa? Okey, kenapa tak cakap terus kampus yang benar, kan? Apa lagi? Kebenaran kan? Kampus yang apa lagi? Yang hak, kan? Sebab antara perkara yang kita perlu tahu adalah persepsi betul dalam masyarakat punya pandangan terhadap kita. Hari ini Allah Ta'ala kita pasti. Tapi bagi saya persepsi terhadap gerakan Islam masih lagi dalam keadaan yang orang kata berbelah bahagi. Some people say we are extremist. Kan? Macam kita ni jumun. Ada orang setuju dengan kita. Tapi kita ingat Islam datang untuk memastikan semua orang boleh terima sepatutnya. Dalam rangka untuk pastikan tak kira sama ada pelajar yang latar belakang agama ke, tak agama ke, sciences ke, tak sciences ke, semua boleh terima. We choose the term harmony. Betul. Kalau Ibn Tam mesti fikir kan, hai korang ni kan, kita kan Islami, sebut je lah kampus yang Islami. Kena ingat, kita nak buat mesej pada semua tempat. Anda kata anda gunakan mentaliti yang sama di luar, di UKM contohnya, di USM contohnya, adakah benda anda akan terima? That's the question. Antara perkara yang perlu terfikir adalah, betul kita jawab A, true. Tapi kena ingat, when we go out nanti, ikutlah dalam bidang kita yang pelbagai, sama ada perubatan, pharmaceutical, sciences, name all of it. Kita akan dengan masyarakat yang tidak hidup macam kita, yang ada IMP-nya, yang ada Yahanana dia setiap tahun kan ada Melayu Selawat, kan ada kelas talaki. Tak, orang luar sana macam tu tau. Bagi mereka itu benda yang right. Saya tak mengharapkan mereka. So harmoni ni in a sense, kalau untuk kita sebagai pelajar UAE, persiapan kita untuk menghargai masyarakat luar, untuk pastikan selama ni yang kita cakap pasal sunnah, Islam itu rahmat, sunnah itu kebenaran, Islam itu adalah untuk semua. This is definition sepatutnya. Islami, this is Islami. 8 perkara ni patut ada wujud. InsyaAllah. Step dulu. Clear? Kampus harmoni sebagainya. InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh masuki kepada dasar-dasar yang berbentangkan. Jadi pertama, gaya hidup sihat ke kampus, rasa dan berakhlak. Jadi let's face it, kita yang Kuantan adalah kampus yang majoritinya merupakan kos-kos yang health based. Kita maaf walaupun kita buatkan kos, tapi kita ni memang tapi berkos best. Berkos best. In this sense, sepatutnya kita memang patut sihat lah. Para pelajar perubatan, pharmaceutical, dan paling penting of course dietitian lah, dietetics. Ada dietetics tak malam ni? Ada diet tak? Kos diet? Ada kan? Ada diet? Alhamdulillah. Tahun apa? Tahun 2? Dietetics. Dia tak masak lah? Special? Tak masak lah. InsyaAllah. Kita sepatutnya
memperjuangkan kampus yang memang dalam ramai dah kos-kos sciences. Aktiviti bentuk kesihatan badan physically patut wujud daripada bersenamnya. Kalau kita ada sikit lose weight dan gain weight kan, orangnya saya ni kena gain weight lah kan, contoh kan. Serta well balanced diet. Hidup sihat ni pula bukan setakat pemakanan, tetapi kena daripada perkara-perkara yang sangat badan. Contoh mudah, tidur lewat. Bahaya sebenarnya kan. Reduce sleep actually is a very big risk for many diseases kan. Apa lagi? Terlalu banyak sangat screen time kan. Those things are included dalam perkara seperti ini tau. Dan saya rasa itu tu semua dah tahu. Cuma yang part sosial, kesihatan sosial. Sosial ni bukan maksud hebat dalam dadah tu, tak. Actually sosial ni adalah keharmonian masyarakat kampus. Macam mana hubungan antara junior dengan senior? Bagaimana hubungan lecturer dengan student? Bagaimana hubungan student dengan admin? Adakah betul-betul rapat ataupun tolerant ataupun antagonistik? Saya bukan nak buka hukum, tetapi kita kena tahu bahawasanya di kampus kita berlaku konflik antara student dengan lecturer. Setuju kan? Dan saya tak bersebut kos apa, sampai tahap hubungan guru dan juga pelajar itu terabai. Padahal kita ni pelajar Islami. See the importance. Kita pelajar sunnah, Quran, kebenaran, tak ada adab. Itu saya ambil satu sudut lah. Okay, banyak sudut. Dan pelbagai lagi mungkin kita boleh bincang lepas ni insyaAllah. Masa sentuh kan. Yang kedua, warga kampus bebas suara diiktiraf. Okey. Yang kedua ni, saya rasa kat UiA Kuantan mungkin ramai tak dapat nak betul-betul istilah appreciate ataupun hargai. Sebenarnya benda ni timbul berikutan dengan peristiwa Fahmi Zainul. Di UKM ke UiA? Saya lupa. UiA, abang? Kan? Abang? Rasa kan? Tentang kebebasan akademik kan, tentang apa yang dibuat oleh Fahmi Zainul tu benar atau tidak, itu terpulang. Saya tak kata apa-apa. Tetapi sepatutnya peluang diberikan kepada beliau untuk bersuara. Sama ada beliau sokong pembangkang ke kerajaan ke kan. Kampus merupakan tempat untuk mahasiswa beri pandangan selagi mana ia disokong oleh fakta, oleh ilmu, oleh hujah. You got that? Dipersilakan. Dan para orang yang mendapat those on the receiving end should act the same. Sebab itu, baru sudah dan iktiraf. Bukannya kita cakap kan, beralak kan, tapi bodoh kan. Tak. Tapi people give response. People value our opinion. Sebab kita mahasiswa. Ini bukan relation dengan asas yang dasar yang ke-6. Kita adalah para pelapis pembinaan negara. I'm not sure about you guys, tapi bagi saya the next Prime Minister will be lahir dari kampus. Okay, kampus ni sama ada kampus penjara ataupun kilang tu kita on dulu. Kata-kata ada yang baca buku-buku tu kan, insyaAllah. Tapi bersuara dia bebas. Kedua diiktiraf. People value our opinion, insyaAllah. Ketiga, pentadbiran kampus yang cakap integrity. Kalau saya nak cuba nak ringkaskan, kalau anda cuba baca pendetailan dasar ini, first thing first, pentadbiran meletakkan student first. Itu pertama. Kalau saya simpulkanlah, student first. Kedua adalah pentadbiran tidak pilih kasih dalam keputusan. Basically itu adalah masuk pentadbiran yang cekap dan integriti. Cekap, student first, at the same time mampu untuk memenuhi kita punya demand yang sepatutnya kita ada. Sepatutnya our own needs, bukan our desires. Saya rasa canggung bila mana terlalu ramai mahasiswa yang minta perkara-perkara yang agak outlandish. Padahal kita kat sini bukannya kita nak berhibur semata-mata. We are here with a responsibility. InsyaAllah. Itu yang ketiga, tak perlu cakap banyak sangat. Saya rasa itu mungkin ramai yang faham. Keempat, pengamalan budaya politik dalam cahaya kampus. Jadi, brothers sisters, saya agak berat nak sebut pasal yang keempat ni tau. Keempat ni sebab dia memang akan borders on perkara-perkara sensitif. First thing first, kita perlu faham bahawasanya politik kampus
berbeza dengan politik di tahap nasional. Di tahap nasional kita belum faham. Politik kita yang akan memerintah adalah based on principle first past the. Pernah dengar tak? First past the post. Kan? Maksudnya dengan kerusi yang banyak akan menentukan siapa jadi kerajaan. Walaupun betul PR menang undi popular. Dengar betul lah. Kerusi tak cukup kan? Tak cukup. Jadi bila sebut kerusi ni siapa yang menjadi entiti yang memegang kerusi? Parti politik. Jadi pada tingkat nasional, kita mengundi, kita memilih based on political affiliation. Kan? Sebab kita nak atas yang paling baik. Kan? Mungkin ada timbul isu pasal, dahulu timbul isu pasal kita pilih siapa? Muslim yang jahat ataupun non-Muslim yang baik. Lepas tu gaduh, wow kan. Rasa tempat ambil lah. Tapi ingat, pada peringkat nasional, ada persoalan yang betul rasa adalah atas tu. Parti yang first past the post ataupun coalition yang first past the post. Tapi di kampus kita sendiri, walaupun betul kita tahu is open secret, wujud orang kata dua entiti yang besar lah. Kan? Yang ni Pro-M dan juga Pro-Aspirasi. Ataupun kat, saya tahu kat tempat kita orang panggil apa? Wawasan Wawasan saya tahu lah, tapi dengan cerita lah kan. Dengan saya tahu lah, dengan cerita je dengan poster-poster yang lebih lawa. Lepas tu dengan apa, baju warna pink saya tahu lah, Allah Alam lah. Tapi itu kita abaikan. Tapi di kampus saya mungkin wujud. Di kampus kita, there is no such thing as first past the post. Kan? Kita undi, kita pilih wakil kita based on competency. Kalau ada ayat kena marah kan. Kebolehan dia untuk memastikan dia berfungsi. We have no such thing as macam kalau kamu tak pada parti ni, kamu tak boleh berkuasa. Tidak. Sebab setiap orang diberikan kerusi, you have the post, you have the resources, do your job. Perbezaan antara politik kampus dengan politik nasional. Sebab kita risau, bukan apa, there are pro and cons of involve yourself in political war kan. Saya tak nafikan, mungkin dengan pelatihan sebagainya. Tetapi kita risaukan nilai-nilai yang dipraktiskan di politik luar dilampiaskan di dalam politik kampus. Kan? Kita terus sebab apa? Kata dia kata assassination, political mudslinging. Okey, tak maaf. Istilah ni okey, boleh tangkap ke? What is political mudslinging? What is character assassination? Okey. Pasal okey pasal. Ada pasal tadi. Pasal. Okey pasal. Okey. Sebab kita mahasiswa kan, insya-Allah. Sisters okey? Kan? Itu difference. So in our campus setting, we choose based on competency, not based on affiliation. Itu dimaksudkan politik lain. Okay, insya-Allah. Maksudnya keimanan perhiburan berai ilmu dan intellectualism. Tanya, apa yang dibuat oleh APEMA is exactly apa kami nak sebenarnya. Kami inginkan sama hasrat. Di mana first, sebut intelek ni bukan bermaksud akademik mantap tau. Saya akademik mantap tu nak intelek. Masa datang dia intelek. Tetapi there's a difference between being academician and intelek. Ke salah istilah tu? Ada boleh betulkan tak? Saya rasa salah it comes out wrong tau. Other word, terms aside, what I mean is that belajar. Tapi belajar bukan sekadar belajar. Bukan sekadar pointer. Tak we go further. Kalau kita ada, how do we contribute to society? Itu pertama. Berbeza lah. Telefon. Yang kan dah masa kerja kan? Tak faham. Mana tadi? Mana lagi? Saya Iwan. InsyaAllah. Dan, okey, cepat siut masa pun nak tutup. Dan, sepatutnya kita sebagai para pelajar, mahasiswa, we should not be confined to our own goal. Yang saya perubatan. Patutnya buku-buku seperti Robbins kan, apa ni, Browse, you name it lah. Mungkin perlu lebih tahu. Saya baca. Tapi that does not mean saya tak boleh baca buku-buku macam Islam dan Melayu karangan itu sistem adil. It should mean that saya tak boleh baca buku-buku segmen atas, Islam sekularism. Kan? It should mean that saya tak boleh baca buku-buku yang seperti
buku masak kan, apa lagi. Okey, itu contoh yang macam sampai lah. Tapi the point is open your horizon. Open your horizon. Maksudnya kita nak betul-betul besar diri kita. Because when you go out, people will just see you as someone yang boleh perform in on field, but added value. Yang mungkin ada kaitan dengan kaitan yang ke 6 insya-Allah. At the same time, disebut intellect, we do not deceive things as it is. Bila mana satu dasar dikeluarkan oleh itu contohnya, kita bukan just terima, tapi kita fikir untuk apa. We are thinking students, not just following students. Kalau punya perubatan, we don't want you to become a regurgitation machine. Telan, muntah. Telan, muntah. Tak. Tapi kita baca, kita hadam, kita produce, kita react. Mungkin perkara ni, saya nak bumi kan. Saya sendiri saya punya kuliah, antara perkara saya suka adalah bila mana lecturer-lecturer mengambil perspektif IMP dalam pengajaran mereka. To me, medicine is very enjoyable when you can relate the creation with God. I'm not sure where they are, tapi bagi saya itu antara iman yang ada lah. Kan? Antara sebuah intellect. Sebab when you so intellectual Islam, ni kata ambil itu ada siapa datang itu? Allah Allah. Saya tempat nak hadir itu. Datuk Profesor apa? Kemasan kan? Datang kan? Kamal Bosan. Dia kau tadi? Kemasan kan? Kemasan kan? Bagi saya, itu antara perkara yang kita perlu tahu. What is an intellectual Muslim? Sepatutnya, ini sudut yang berbeza. Everything that we learn, everything that we hadam atau telan, sepatutnya menambahkan amal. To me, that's intellectual Muslim. Menambahkan keislaman dia. Okay, agak edit. InsyaAllah kita masuk ke yang ke-6. Edit ke-6, masalah mahasiswa, kualiti, webinar dan budaya saya. So, pada sisters, we have to realize yang saya yang tak kira second year kan? First year kan? First year kan? So kita dalam that one West Coast ni, we are the ones who inherit this country. Kita adalah individu yang akan mewarisi negara ini. Banyak masa tu telan tu. Ramai yang tu macam, okay, so what I'm speaking quite right. Betul lah? Siapa yang akan ganti Profesor Kamal Hassan? Siapa yang akan ganti contoh Fikri? Contoh Fikri kan? Contoh lah Muhyiddin tu yang terpadang Reza tu kan? Kita mahasiswa, we hold a very saham yang besar dalam negara kita. We have to think big. Saya juga rasa kita sedar bahawa kita bukan lagi hidup dalam our own shell. People need us now. Hari ini anda kata saya diberitahu kenapa banyak masalah kan? Inilah tulah ni lah kan. Antara sebab para pemuda tidak berfungsi. Anda mungkin telah dengar kata Soeharto kan? Apa kata Soeharto yang famous? Lupa lah. Kan aku sebelum orang pemuda. Yes ah. Percaya aku akan menegakkan budaya. Yes. Saya ingat yang apa namanya tu Soeharto. Okey. Soekarno kan? Soeharto. Tak ingat. Tak ingat, tapi diorang tu lah. Bung Karno kan, insyaAllah. Jadi, bila sebut masalah politik, first thing first, we have to be masters in our own field. Saya anggap ni agak susah lah, tapi cuba buat. Be sama competent in our own field. Itu utama sekali. Saya perubatan, try to be the best, or try your best in your own field. Itu pertama. If you can go further, people silakan, sebab kita iktiraf bahawa semua orang sama dari kapasiti dia. Tapi do your best in your own field. Itu pertama. Yang kedua, when you realize yang kita ni adalah para pewaris negara kita, para pewaris kampus ini, para pewaris, kalau up sikit tanggungjawab khalifah atas bumi ini kan, we should keep ourselves to the truth. Zaman kampus adalah zaman untuk kita try everything. Kalau ada contohnya, kalau ni menarik bagi saya penting, Photoshop, saya suka tau, benda media ni, pergi. Because we need people yang boleh menyambut mesin dengan baik. Ada bengkel-bengkel pengucapan awam, tolong pergi, serius. Ada bengkel-bengkel penulisan, tolong pergi, serius. Everything that can develop your own skills, develop your potential,
tolong pergi sekarang. Maksud saya ni debate club kan. Debate, pergi. Kita patut kata bahawasanya kita can contribute something. All of us. Tak kisahlah our own affiliation, kita pun latar belakang, cakap sedap ke tak, kita nak just right now. Mahasiswa perlu first thing first, be the best, try your best in your own field. I won't say be the best, susah. Sebab mesti berbeza. Tetapi after you try your best in your field, then we know yang kita ni adalah para pewaris negara kita, develop yourself. Ada orang naik jadi YB ekstrasi kan? Dia kau main chat. Adik sudah. Contoh. Contoh. Ada orang naik hak pembinaan. Ada orang fokus kepada masyarakatan. Ada orang fokus kepada interaction. Ada orang fokus pada volunteerism. Ada orang fokus pada right now. Have to be like that. Dan dari saya ni satu benda agak kompleks sebab right now kita perlu sedar bahawasanya tempat terhad pertama. Kedua, people are always comparing kan. Dari saya ini maksudnya pada tahap nasional, we can stand toe to toe dengan koalisi kita yang non-Muslim, yang beza negara, yang letih semua kan. Itu dari saya. We can be with them toe to toe. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia tujuh ni kampus selamat kebajikan dan masa depan mahasiswa. To me this is the all settled. Isu ni timbul bila mana timbul kes di mana seorang mahasiswi telah dikelas di ATM. Yes, tahu kes tu kan? Macam mana seorang mahasiswi ni dicantik kan, lepas tu post gambar dekat Facebook. Lepas tu ada seorang lelaki ni apa? Dia confess kan? Ingat lagi cerita dia. Tak follow kan? Tak apa. Sebab terus luas kan? Tapi basically macam mana mahasiswi tersebut dalam kampus dia dicederakan. Sebuah kampus sepatutnya first thing first menyediakan tempat yang sesuai, selamat dan kondusif untuk mahasiswa belajar. Kalau di Kuantan, isu paling besar apa anjing kan? Anjing kan? Itu juga kan yang paling tu, tapi ada kan tiba satu tahap di mana tiba-tiba Kuantan dilanggar Hinzi kan, contoh kan. Saya rasa benda ni dah berlaku kan. Ada kan? Dah nampak makhluk-makhluk ni sekitar Kuantan kan. Ketika itu isu ni perlu diperjuangkan. Dan of course, kalau anda lihat lebih jauh lagi, sebab berkaitan dengan Charlie Hebdo juga. Charlie Hebdo dekat 3 orang. Itu pun lain insyaAllah. Tapi isu yang ATM tu menjadi antara perkara kenapa ini ditimbulkan. Kampus sepatutnya selamat untuk mahasiswa-mahasiswa yang duduk. Kedua, kondusif. Ketiga, sesuai. Okey. Tersebut kebajikan bersama mahasiswa kan, tak bermaksud semua kita dapat. Hari ini saya tahulah SRC perjuangan untuk parking bak atap tak selesai lagi. Ada lagi tak? Perjuangan untuk parking bak atap. Ada lagi tak? Tuntutan untuk parking bak atap. Saya tak tahu tak? Ada. Tengah buat kan. Parking bak atap ke ataupun apa? Pakai motor. Orang lama. InsyaAllah. Tapi my point adalah bila sebut tentang masa mahasiswa, tak bermaksud segala yang kita nak dapat. Tapi kita patut ada hak untuk menuntut facilities dan masa kita boleh berjalan dengan baik. We have one of the fastest wifi kat Malaysia. Kan? Setuju Kan? Sebab tahu saya yang laju ke Malaysia ni 3 setakat ni. Kita sendiri UKM kan UKM. Saya sempat borak dengan orang yang install internet dekat UAE yang gunakan fiber optic cable kan? Ada 3 campus. Kita ada yang terlaju. So dah ada internet laju. Ada web course untuk course lah kan? Bagi saya kita ada sumber yang kita nak. Tapi kita perform ke tak? Okay, we given you much everything. Semua dah ada. And then tiba-tiba nak, ni macam admin pemikiran lah. Tiba nak parking bak atap. Nak kata perform academically, apa tak?
why berlaku timbul persoalan kenapa kampus nak ingin memberikan kemudahan bila mana student tidak perform walaupun dah bagi banyak benda. InsyaAllah, tujuh. 8 peranan kampus dalam isu-isu masyarakat negara. Dari ini, basically kami nak mengatakan mahasiswa sekali lagi perlu keluar daripada kepompong dunia mereka. Pada kepompong kuliah masing-masing. Tak, sebelum tu kepompong bilik masing-masing. Lepas tu kepompong ataupun dua mahalah masing-masing. Lepas tu kepompong kuliah masing-masing. Lepas tu kepompong kampus masing-masing. Lalu kepompong negeri masing-masing. Lalu kepompong negara masing-masing. Kepompong planet taklah kan. Tapi basically we have to think larger, bigger. Kata Islam ni rahmatan lil alamin. Kenapa kita menipikkan rahmat kita pada satu tempat? Soalan sama ada patut pergi luar atau dalam, kita pula. Tapi kita perlu fikir lebih besar, lebih jauh. Dulu Nabi SAW, bagi dia bukan setakat fikir orang zaman dia, kan? Zaman depan. Saya cakap ni baru kita punya temporal world, semasa. Tapi kita cakap pasal masa depan bahkan. Untuk seorang Muslim yang aktif, pasal Muslim, patut lihat dunia ni lebih besar. Kita selalu quote di dalam kita punya IMP, dalam kita punya Islam Input kan, Nalat report kan, kat PJ kan, habis chemistry report kena buat kata-kata sikit kan. Kita quote Al-Quran yang famous, surah Al-Baqarah ayat 30. 30 kan? Sekejap. Salah masalah kan kalau ayat 30 kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Maksud khalifah dekat negara, dekat negeri ke? Dekat kampus ke? Ataupun atas muka bumi. So in that sense, kalau betul kita mungkin fokus pada para lokal. Itu yang ketiga. Daripada kampus kita kepada negeri kita. Orang-orang yang autism, orang-orang yang tipu banjir, orang yang kebakaran, everything. Besar sikit tentang isu nasional. Daripada salah guna kan, pada isu ekonomi. Kena tahu sebab apa kita pewaris negara ni. We are the inheritors of this country. Kita masukkan dengan peranan kampus dalam isu-isu masyarakat dan negara. Mahasiswa perlu menghayati sudut pandang alami, baca, global ataupun literature yang telah pun Allah SWT yang dinukilkan dalam ayat Al-Baqarah 30. Dan itulah kalau saya boleh simpulkan what is actually campus gagasan harmoni. What is campus harmoni? Apakah detail lain harmoni yang masukkan insya-Allah. Ini mungkin ada sekali. Okey. Jadi sudah kita dengar pembentangan daripada saudara Halia Mazlan berkenaan dengan idea ataupun konsep kampus harmoni kan. Kalau mungkin sebelum ni kita tak berapa jelas apa sebenarnya harmoni yang cuba dibawakan oleh Ikram di Bumi Kuantan ni. Dan saya rasa alhamdulillah selepas kita dengar sedikit sebanyak pembentangan yang dibuat sebentar tadi, sikit sebanyak kita dah dapat OB ataupun gambaran yang cuba disampaikan. Baik, untuk seterusnya kita akan buka slot untuk pada mana-mana audiens yang ingin memberikan pandangan ataupun soalan berkenaan dengan apa-apa saja berkaitan dengan kampus harmoni. Jadi siapa yang nak bersuara tu saya persilakanlah. Apa-apa pandangan, kritikan. Ada? Brother? Hello guys. Nama siapa eh? Ha? Bismillah. Pertama sekali kita tengok dalam undang-undang yang diberikan. Kat sini dia dah tulis 5 misi mahasiswa. Dan kalau kita tengok poin yang kelima, menjadi jurubicara dalam menyuarakan pandangan mahasiswa. Okey, nak minta sedikit pencerahan atau perintilan dalam poin ni. Jadi menjadi jurubicara, kalau boleh nak tanya, apakah mekanisme yang
nak diguna pakai oleh mahasiswa ni? Sebab kita nak jadikan pandangan kini satu population ni. Dia tak tanya. Terima kasih kepada saudara Hazwan. Kepada Hazwan. Ahli Hazwan. Oi, okey. Awak. Orang baca kan? Alhamdulillah. Yang tak saya kami bagi handout. Jadi bila masuk di Jawab Biara Mahasiswa, first thing first kami tak bermaksud untuk menjadi bicara kolektif. Tidak. Kami saja bersuara. Tapi kami mewakili mahasiswa dalam isu-isu kami boleh perjuangkan. Okey. Macam mana mekanisme? Saya bincang dengan ramai orang tentang negara kita ni ada 3 force squad kan, negara kita. Faham kan? Yang berbentuk society. Sama ada kerajaan, perbankan, dan sekali orang asli. Kalau istilah Inggeris dia civil society, Melayu dia masyarakat madani. Ada people yang not affiliated but they work the society untuk buat satu isu. Okay. Bagi kerana mahasiswa, kami first berpendapat pada peringkat nasional kan. Ni peringkat nasional sebab dia ada di kampus. Kalau kampus kita, apa yang reflect 3 perkara ni? Saya rasa perbankan dengan kerajaan tak ada kan. Tetapi ada admin kan. At the same time student power. Student power ni pula ada banyak, boleh kata ada banyak cara untuk disampaikan. Ada orang ikut society, ada orang ikut gerakan dalam base sendiri. Terpulang. Bagi saya, sebab to me mechanism ni untuk kata satu saja tak cukup, tak sesuai. Kita buka luas-luasnya. Ada kata anda yakin untuk bersuara dengan society, dipersilakan. Saya sendiri, saya lah. Saya dulu masa first year cuba untuk berjuang ke isu Timur Tengah dalam pet saya sendiri, dalam perubatan. Alhamdulillah selama 2 tahun kan, walaupun tidak ada affiliation, walaupun tidak ada sebarang support daripada admin, tapi kita berat sendiri, kita kumpul tim kita sendiri kan, tanpa ada sebarang sokongan, kita berjuangkan. Dan adakah suara itu tidak didengari? Question. Sekejap, ni soalan retorik ni. Jadi, di kampus kita, 2 lah. Sama ada student power, of course. Admin tu, saya tak, ekstrasi kata admin ke? Fahmi, saudara Fahmi? Fahmi lah. Fahmi Zainul. Allah Akbar. Fahmi Zainul. Ekstrasi admin ke? Admin ke ataupun student power? Itulah. Sebab bagi saya nak cuba samakan tu agak susah, tapi the point is that kan, sama ada kita walaupun tidak ada sebarang affiliation, mengumpulkan orang tertentu dan pressure untuk perjuangkan. You in society, you have your post dalam admin, suarakan. Itu saja. Contoh mudah, contoh yang mudah UIA ni untuk saya yang saya buat. Saya cuba eksperimen sendiri. Tanpa ada affiliation dengan MSc. Minta maaf, MSc punya yang bukan MSc. Ada ke? Ada bukan MSc sini? Minta maaf bukan nak menafikan fungsi MSc. Masa tu rasa mesti bergerak sendiri. Kita berjuangkan. It's not a matter rasmi tak rasmi. The matter adalah tercapai hadaf. Tercapai hadaf dah. Tercapai objektif. Faham kalau saya cuba nak dalam lagi kan. Sekarang ni bukan masalah rasmi tak rasmi, masalah apa society, it's about finding people yang nak. Orang yang nak, tu je. Cari orang yang nak, pertama. Dan kumpul orang yang sama, kehendak yang sama. Orang yang kehendak sama ni, you work together. Tak kisah korang berbeza kos ke, berbeza tempat belajar ke, berbeza tahun ke, banyak united, banyak common cause. Dan pursue that cause macam orang gila. Kan? Sebab dia berjaya. Itu saya cakap. Itu betul apa saya buat sekarang. Regardless of who you are, year berapa, affiliation apa, kita berjuangkan. Itu saja. Ada soalan tak? Tak ada Hazwan InsyaAllah. Kalau rasa jawapan tu tak membantu, boleh utarakan. Kadang-kadang saya cakap lepas je. Nonton orang depan kan? Okey, orang depan ni cakap banyak. Tak, malam ni sama kopi kan sepatutnya kan? Cakap ke? Relax ke?
Level sini ramai tak yes, yang saya rasa sampai saya sendiri kan. Ramai juniors. Dan saya pelajar dari Kuantan untuk yang lambat adik. Saya bukan MO. Alah betul lah. Pegat, ada nak tanya apa-apa pegat? Come on lah. Yes good. Saya Azrul terlupa. Jadi saya sambung Azrul ni sorry. Jadi ikan siswa ni sudah power ke admin? Uish. Kami ada FHP admin ke? Tak tanya. Kan kita bagi dua definisi. Jadi macam ni ikan siswa ni golongan mana? Sudah tahu. Saya nak admin berdua kan? Tak ada. Mungkin ada daripada sister. Oh, Raja. Dalam page Ikram, pembahawa Malaysia akan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Malaysia menjadi Ustaz Ikram ialah Malaysia menjadi sebuah negara yang Ikram akan mendaulatkan. Saya cakap Malaysia menjadi sebuah negara yang maksudnya Ikram ni berjaya untuk mendaulatkan Malaysia sebagai negara Islam pada tahun 2020. Wawasan Ikram dalam page Ikram kan. So bagaimana konsep kampus harmoni dapat capai wawasan Ikram tersebut? InsyaAllah, terima kasih kepada Ibsen Najah. Sorry, minta maaf. Jadi insyaAllah kita tengok boleh ke sebab ni agak besar ni. Tak apa boleh tak kita kumpul soalan-soalan yang A dulu. Kita utamakan yang A dulu Tapi insyaAllah saya akan jawab tentang bagi saya istilah dia adalah Malaysian Rahmah 2020. Itu dia punya konsep dia. InsyaAllah. Dan bagaimana konsep kampus harmoni akan menjurus ke arah Malaysia Rahmah 2020. Itu soalan dia. Itu soalan ni, betul InsyaAllah. Okey, kita kumpul soalan dulu yang kalau boleh fokus pada UAE dulu insyaAllah. Sebab apa kata dia kalau boleh UAE dulu. Sister. Silakan. Saya cakap konsolidasi sekitar. Geografi. Okey, saya tanya sebenarnya ciri-ciri dengan rasa ni agak bagus. Dan kalau saya tertarik sebab ada beberapa maksudnya sebenarnya macam ni. Okey, kalau tengok kan macam intelektualism, budaya politik nilai dengan kepimpinan dan sebagainya. Benda ni kita boleh katakan aktivism mahasiswa dari sudut mengeluarkan pendapat. Yalah, benda macam tu kan. Jadi kalau boleh saya nak, kalau boleh lah, saya tahu macam mana tapi kalau if you don't mind, boleh kongsikan beberapa modus operandi yang supaya kami nampak lah. Sebabnya yang perbincangan tu siapakah yang patut memperjuangkan harmoni ni, saya tak nampak lah. Maksudnya kena masih ikrar juga macam mana. Jadi untuk saya yang saya tak biasa kan ikrar, jadi saya nak tahu lah macam mana supaya nampak lah dia punya nampak jelas sikit. Sebab kita kan bermain teori kan sekarang. Kalau InsyaAllah. Saya rasa perlu jawab kan sebab yang simpan soalan untuk terakhir tapi perlu jawab insyaAllah. Jadi brothers and sisters, harmoni ialah konsep yang dilahirkan selepas perbincangan pengalaman beramal ataupun aktif di Medan di pelbagai kampus di Malaysia. Pertama kami semua ada, mahasiswa Ikram ada visi yang sama, tetapi mungkin perbezaan tempat menghasilkan pergeseran. Dan bagi kami, bila kami bincang tentang harmoni yang translate as apa Islami, kan? Islam adalah milik semua. Faham kan? Kita kata ada Islam versi Ikram. Kan? Islam versi apa? Versi Perlis, kan? Ada sunnah kan? Tak. Bagi kami, when we say kampus harmoni, ia adalah kampus Islamik pada pandangan kami. Based on our own experience. Untuk perjuangkan Islam di kampus masing-masing. Dan bila kami sebut kampus harmoni, apa Islami? Islam is for all. This is our model untuk beritahu kepada masyarakat kampus seluruh Malaysia. If you want an Islamic campus, this is it. And for that end, berdasarkan definisi tersebut, harmoni isn't milik Ikram semata-mata. Ada kata anda ada gagasan sendiri, kebetulan sama dengan kami.
Sama-sama kita berjuangkan. It's not about siapa yang dapat nama tau. But we want to see these 8 things tercapai. Itu sahaja. So soalan jadi Aligram baru nak tuangkan tak? It's not a problem. It's not about having your name on stand dalam surat khabar, tidak. Tapi bila mana, wish, rekod hantar, mantap gila kan? Resip sihat, semua kalau sadar. Betul. Kan? Kita nampakkan yang naik tu bukan crowd, tapi Muslim. Our values are presented di dalam satu gagasan. Ada soalan tak? Ke macam banyak semua teori. Lepas tu, proses perandi kan? Sebab saya pernah ada society kan. Yes. Kebanyakannya mungkin membuat program seperti untuk menarik mahasiswa Kuantan yang health case ni yang bila orang kita kan mesti kita macam berubah. Jadi gagasan aktivisme ni sangat bagus lah kalau kita capai sama bersama. Jadi itulah kalau ikut orang-orang yang tak tahu, tapi tak semua lah yang Aktif. tak semua lah dapat digest begitu. Jadi macam mana untuk orang-orang biasa ni, bukan biasa maksudnya orang-orang kebanyakan kita untuk masa untuk maksudnya rasa kebersamaan membawakan gagasan ni supaya tak ada hanya kelompok-kelompok yang itu sahaja. Sebab tu saya dah terima itu so, tapi terkenal lah bawa rasa macam itu saya tak tahu siapa. Jadi sister biasa tak observe kuliah-kuliah lain? Pernah tak compare kuliah-kuliah? In terms of activism kan? So you know KAS tahun lepas menang anugerahan The Most Active Society. Betul kan? Dan saya tak tahu lah, ni saya bincang dengan ramai orang. Betul ke kos ni antara kuliah yang paling malas? Saya tak tahu lah. Saya cerita lah. Saya tanya. I'm asking SL. Saya tanya sebab stereotyping kot. Stereotyping kan? I'm not sure. Kan? Lepas tu kau pula dengan Aifa dia kan? Betul kan? MSc pula. MSc apa MSc? Tuan Medik cakap sikit apa kita buat? Conference. Medik rasanya lebih kepada luar kot. Macam Allah Akbar. Apa health check-up sebagainya kan. To me, aktivism di Kuantan wujud. Memang wujud. Seriously wujud. In each society, in each kuliah. Kan? Cuma ini agak ni saya cuba nak sebut cara what I know, what saya percaya. If you look at kitab buku Al-Mutalaq, this is a very interesting book. Kalau baca boleh baca. There's a very interesting phrase from Muhammad Ahmad Rashid. He said that hari ini adakah kezaliman terlalu besar sehingga kebaikan itu terkubur, ataupun sebenarnya tidak? Hari ini kita baca pelbagai isu sosial berlaku kan. Many things happen. Pulang lah. Seolah-olah satu dunia jahat. Padahal sebenarnya the issue is, adakah kezaliman tu besar terlalu banyak sehingga orang nampak kebaikan, atau kebaikan itu sendiri, atau kebaikan itu senyap? Kata Muhammad Ahmad Rashid, bila mana orang baik ramai, tetapi tak ada siapa yang nak ke depan memegang panji to let them, supaya kita senyap. We are dispersed. How many times yang kita tengok kat Kuantan ni kan, banyak program sama berlangsung. They had the same objective, they had the same content, tapi berlaku serentak satu kan. Kedua, menggunakan tenaga yang ramai. Ketiga, jadi itu sikit. Kalau hari saya bincang dengan Wahimin tentang tahu lah, dekat LUPJ kita ada Council of Presidents, wallahu a'lam kan. It's a very nice concept. Di mana semasa MADLEAD, teman-teman MADLEAD apa kan? MADLEAD bukan masa kita bergaduh tarikh. I want to do this, tak boleh. Saya ada orang benda ni. Saya nak guna OSD, tidak. Tapi MADLEAD adalah waktu penyatuan idealism semua gerakan. Apa yang kamu nak, kamu nak. Apa yang kamu nak, apa yang kamu nak. Siapa tak angkat saya punya? Kalau kita buat sekali. Tapi untuk capai tahap tu sangat suka. Sebab tadi saya cakap benda ni adalah sebab kenapa kita tak boleh nak bersetuju, namun berbeza. Setiap gerakan ada ego masing-masing. To me, it's a good thing or bad thing terpulang. Sebab kita perlu ada izah, bangga dengan apa kita bawa kan. Tetapi sepatutnya dalam perkara yang sama, kita bersetuju. Dalam perkara kita tak setuju, kita maaf-maafkan. And to reach that limit,
tak boleh tiba-tiba. Dan apa kesulitan yang berlaku? Walaupun kita sedikit, okay, ni penting tau. Stock tank dekat stock tank dekat stock tank dekat MRC kan. Stock tank dekat apa? MSC kan. Tapi when these people yang nak bergerak sekali, they build a critical mass. People start to notice. Saya ulang balik start to notice. Bila orang nampak kan, benda yang trending, benda yang semakin laju, takkan kita terasa nak ikut? Right now, mungkin tak nak. Semua tak iktiraf, benda tu bagus. Tapi tak ada sokongan, nampak tak gempak, people don't care. The same thing with kebatilan atau perkara-kata Muhammad Rashid. Sekarang ni bukan sebab apa kezaliman tu orang suka semua tak. Ramai orang benci. Tetapi bila mana tidak ada orang baik yang nak ke depan, become the figure or a critical mass of people yang ke depan dan tunjuk this is the right way, people won't care. Dan untuk sampai kesatuan ni, it's a very difficult process. Dan antara perkara yang penting adalah kita mementingkan hadaf ataupun tujuan compared to our own egos. To me, it's very hard. Semua komik. Sebab saya dulu pun pernah join Medley di society dan saya dah muak dengan pergaduhan Medley dan tentara kan. I'm not sure what you guys, tapi itu pendapat saya punya yang honest lah. I'm part of this campus also. I've lived through the Medley, dah hidup semua aktiviti tu. Ada soalan tak? Okay. Itu first step dia. After that, baru kita fikir lepas dekat setelah macam mana lah. Itu first step dia. Susah tu kan? Okay, kan? InsyaAllah, any more questions? Sebelum kita masuk pasal yang Malaysia dan Rahmat dulu. Okay, brothers ada soalan je. Coba. Pada Badalin tentang gagasan kampus tahun ni yang kira akta yang nombor 6, dan mahasiswa berkualiti, berkebiminan dan daya saing. Ya, tadi Badalin cakap kita akan kumpul orang yang ada some passion, ada eager nak buat kerja kan. Sebab kalau kita tengok pun hari ni yang datang kebanyakan muka yang boleh saya kenal. So sebabnya tujuan saya datang sini pun sebab kadang-kadang kebetulan saya ada kat sini. Setiap kali saya datang. Macam tu lah. Lepas tu macam kalau orang yang biasa, contoh saya ni bagaimana orang yang dia tak ada kesedaran nak ke sini. Dan kesedaran, adakah kita, macam mana kita nak pupuk orang? Kalau tengok persen, so kita tengok persen pun banyak yang rajin society, aktif dalam tak kisahlah masjid ke, mana pun mungkin tak sampai 30% ni. Yang kebanyakan, bila saya borak dengan saya punya HOD, Dr. Park, dia kata kalau intelektual kita, kalau untuk student matematik saya pun student matematik sangat hebat. Olimpiad pun saya kira ada Lokman boleh menang emas. Kalau boleh, kalau matematik dengan kuliah lain pun kalau kuliah saya sendiri boleh agak intelektual dibanggakan. Macam mana untuk dunia gerak berdaya saing tu? Berdaya saing saya kira untuk lebih kepada PR, macam mana dia nak kat luar ni dia nak apply. So nak tanya macam mana modus operandi yang digunakan untuk iklan siswa ni nak ke tengah, kalau nak panggil orang ke depan budak-budak yang kira-kira kata budak-budak bilik ni. Sebab kalau idea saya sendiri, saya suka suburkan melalui bash saya sendiri. Bila kita mula bash, orang nak tak nak dia kena buat juga kalau kita letak dia nama. Sebab nama dia kan busuk, orang tak buat. Tapi kalau dalam sebab tu saya puji macam mana Abang Halim dia tekankan apa isu Timur Tengah kat dalam bash. Memang saya memang itu sangat berkesan untuk bash. Tapi untuk critical mass macam mana nak buat? Macam mana iklan sesuatu, iklan modus operandi ni SNP pula. InsyaAllah. How to make critical mass Okay, insyaAllah. Jadi nampaknya macam semua orang dah tangkap apa sih masalah critical mass? Kan, significant portion of people yang orang nampak ke depan, kan, lebih notice. InsyaAllah. First thing first, tapi kami mengajar tentang satu konsep buat masuk. Itu pertama. Masuk you cannot hope dalam masa setahun, kan? Setahun, satu batch tu boleh berubah, kan? And in extension, kalau setahun tak cukup untuk satu batch, adakah cukup untuk 2 tahun satu kuliah berubah? Ada kata 2 tahun tak cukup untuk satu kuliah berubah, adakah cukup 3 tahun untuk satu kampus berubah? Itu pertama. Prinsip masuk dalam saya ukarkan batch dahulu, we must realize that everything kita buat kena membumi our own place, our own surrounding. Perlu dahulu kita pengaruhi sebelum kita pergi pada next stage, kan? Andai kata
pada masa saya mula separadi, first thing first, kalau mahasiswa sendirilah, kami mensyaratkan untuk setiap ikhwan wal akhwat perlu ni seorang murabi. In what terms, kenapa murabi? Sebab you maksud, when you are murabi, you do not see people outside of your own league, but you islahkan orang sekitar kamu sendiri. Dalam perspektif ataupun dalam keadaan pada masa pula, make sure sebelum anda fikir lebih jauh tentang kampus, tentang kuliah, make sure anda satu ni orang sekitar anda dahulu. Saya sendiri, saya cakap terus. First thing saya datang ke hutan, my first thought was, I cannot live by myself. Saya pastikan saya cakap pasal Quran dan Sunnah, cakap pasal harmoni dan contohnya kan. I make sure people around ni faham apa saya bawa. Dan percayalah, dalam 100 orang tu kan, there will be 2-3 people who will believe you. Work with these people. Fight for your cause. Jangan putus asa dalam macam anda sendiri. And when you have that critical people, you don't have to semua orang kena ikut kita. Tidak. When I say critical mass, kan, bermaksud dalam satu komuniti tu tak semua orang perlu lead. Tapi people who are leading must show their critical mass. After a while, baru yang mula-mula 3 orang kan, lepas tu 20 orang support. After they see what you have done, what is your achievement, dia akan ikut. Batch, and then kuliah, and then campus. But it's a long time. It takes a very long time. Dan saya percaya gagasan ini takkan laksana pada zaman saya. I believe that strongly. Tapi we mention next generation memahami apa saya faham, mereka berjuangkan. Think ke depan. Kalau saya cuba relate dengan, sebab bagi to me sirah tu sangat penting tau. Nabi kita sebab tak lihat kuasa Tenor boleh tawan. Dia sebab tak lihat kota Syam ni tawan. Sebab tak lihat kota Madain ni tawan. Tak kan? Tapi baginda memastikan individu-individu yang bakal membuka kota Syam, kota Madain, Konstantinopel lahir pada zaman dia. InsyaAllah, terikut yang pasal lagi. Itu dah, yang kedua macam mana nak tarik budak-budak bilik? Budak-budak bilik? Susah. Cakap terus. Okay. Soalan ni saya rasa agak mikro sebenarnya. Agak mikro. Tapi ini bermaksud kita dah menjiwai, kan? We are no longer living for ourselves, kan? Bagi saya, kalau saya belajar fiqh dakwah, kan? Dalam memilih mad'u, kita bukan elitis, tapi kita nak pastikan mad'u ni orang yang kita nak islahkan. Ataupun islah tu bukan yang tidak harmoni, betul kan? Ataupun tak boleh istilah Arabic kalau boleh kita buang tau. Sebab kalau tak nanti dia jadi macam kosong tau. Okey, memang dia tahu kan, tarbiyah, islah. But what is actually those things? Kalau saya pernah mabaikan, kan? Ada banyak faktor-faktor. Consider first of all, muda ataupun senior. Penting. Kan? Boleh masuk ke tak dengan kita punya personality. Penting. I'm not saying that you should give up dengan your roommate, tapi consider your own capabilities. Okay? Andai kata dah 3 tahun cuba, kan? Aktif, ubah cara. Susah sebab kalau kita cuba suka dakwah ni dia akan lagi panjang tau. Sebab basically roommate memang payah untuk kita nak cuba islahkan. But there's a way. Dan saya sendiri, pada saya tamu guru saya memang fokus roommate. Alhamdulillah. Daripada mereka-mereka yang sebelum solat subuh, sekarang semua jemaah. Dahulu baca Quran satu hari satu muka. Sekarang alhamdulillah tak sanggup syukur, setengah juz. Change can be done. Tapi have to learn ikut dakwah. Okay, insyaAllah. Maaf sebab saya tak boleh baca dengan panjang. Tapi kalau nak apa-apa, kita bincang belakang. InsyaAllah. Okay. Silakan. YD kita. Nampak tadi. Allah Allah. Okay, saya tertarik dengan misi undang mahasiswa yang keempat. Iaitu undang mengembeling kekuatan mahasiswa, muafakatan dan kerjasama strategik. Mungkin boleh define apakah sebenarnya bagaimana konteks ataupun secara konsepnya tentang strategik yang cuba dibawakan oleh mahasiswa. Dan pada masa sama dikaitkan juga bagaimana dengan keadaan macam itu dapat melaksanakan hasrat ciri-ciri gagasan kampus harmoni melalui
pengamalan budaya politik nilai dalam pilihan raya kampus, iaitu mengajar mahasiswa untuk berlumba-lumba memberikan khidmat yang baik. Bermakna dari situ kita melihat bahawa wujudnya suasana yang kompetitif. Jadi kalau kita melihat sebelum ini, kalau saya melihat bahawa sebelum ini kita melihat mungkin Ikram lebih bergerak secara alone, personal. Dan begitu juga kita lihat front mahasiswa lain, contoh PKPIM. Mereka juga bergerak secara alone dan juga pembina. Dan mereka bergerak secara alone. Jadi Satu lagi, haluan. Ha? Jangan lupa haluan. Okey. Ya, okey. Okey, jadi sebenarnya bila wujud misi ni jadi satu tarikan yang begitu menarik sebenarnya. Jadi, macam mana sebenarnya nak realis hasrat Ikram? Agak-agak apa yang akan berlaku lepas ni dengan wujudnya misi ni pada masa sama nak mewujudkan kampus harmoni ni? Mungkin boleh jelaskan. InsyaAllah. First, saya nak indikan perbincangan pada tuan kan. Jadi pada sebuah Ikram siswa. Kan? Ikram siswa ke Ikram? Ikram besar negara. Okey. Ikram siswa ke Ikram siswa? Saya terkejut macam saya ni negara macam tak lah. Jadi Ikram siswa insyaAllah. Jadi first thing first, saya define dulu tentang pemufakatan strategik ni. Pemufakatan strategik ni tidak bermaksud sekadar dalam kampus, tapi juga luar kampus. Contohnya media-media yang bukan mainstream Melayu, The Star, The Malay Mail, aku baca ni? Saya lupa lah. Nanyang ikutlah. Ataupun mungkin program pelajar yang tak mainstream contohnya PSM. Baru ni pun semasa pelancaran gagasan harmoni pun kita jemput wakil-wakil yang bukan daripada mainstream jemaah Islam. Contohnya PSM, Allah baru saya lupa Forum Pemuda PKR, saya lupa dah. Kan, di mana kami jemput mereka. Strategi ni bermaksud kita cuba nak manfaatkan semua dolong-dolong peluang untuk kita kembangkan idea kita. Regardless their affiliation. Selagi mana ada selamat yang sama. Kerajaan ke, bankang ke, NGO ke, pulang. Itu pertama tentang pemufakatan strategi. Siapa yang mereka target kita. Jadi kita balik semula kepada Kuantan. InsyaAllah. Jadi soalan ni apa mekanisme untuk wujudkan pemufakatan ni? Itu soalan dia. Konsep strategik pemufakatan strategi yang cuba dibawa oleh Ikram siswa. Terima kasih. Jadi perlu faham. Bila mana kita sebut bersatu, adakah ia bermaksud kita meleburkan diri? Soalan pertama. Bolehkah kita berbeza tapi same time kita bersatu? Boleh ke tak? Andai kata definisi bersatu itu adalah semua sekali kan, kita leburkan Ikram, leburkan PKPIM, kita leburkan semua sekali itu, kita leburkan juga semua MSc, leburkan Hills, leburkan kos apa dia boleh saya tadi? Sciences kan? Adakah maksud kita meleburkan diri ataupun something else? Ini perlu faham. Mungkin tidak maksud kita terus bergabung meleburkan semua sekali benda, tidak. Tetapi pada perkara yang kita setuju, kita jangan sama-sama. Perkara yang kita tidak boleh bersetuju, kita maafkan sama-sama antara masing-masing. Itu maksud pemufakatan strategi. Sebab bagi saya agak suka untuk pada tahap awal-awal ini, everything kena bersama. Setuju tak? Kan? Tapi cuba find common points. Walaupun suka. Pasal iktiraf, izah ataupun ego, Allahuakbar, I cannot really translate it in a better word. Wujud tau. Tapi kalau istilah yang sikit, kita ni itu istilah lain saya tak sebut sebab takut harmoni kan? Orang yang akan cakap ni apa ni kan, ini okay. Pada awal-awal strategi ni adalah maksud bukan diri, tetapi pada perkara kita setuju, kita buat betul-betul sama-sama. And to have this type of mentality, nak tak nak, kita sedar bahawasanya we cannot do everything. MSc tak boleh bergerak sendiri. Seperti SRC juga. SRC is a very big tumbuhan. Mustahil SRC dengan komiti yang sedikit dan terhad boleh perjuangkan misi SRC tanpa bantuan orang lain. So, buat SRC dulu. Saya cuba pemikiran SRC kalau saya fahami lah kan. Search for people yang kita boleh minta tolong. Meet them personally. Discuss with them your ideas. Reach a common point. And then, kalau dah sampai tahap pemufakatan, go for anything you want to do. Tapi still pemufakatan tu tak senang, tak mudah.
perlu perbincangan. Apa yang kamu nak, apa yang aku nak. What you agree, what I agree. What's it in for me? It for you. Pada awal memang tak tu kan, memang akan berlaku. Orang kata apa, perbualan, okey apa kau dapat. Tapi as time goes by, pastikan ada kegiatan macam ni. Dan insyaAllah, mungkin pada zaman kita kot Ibrahim ni kan, zaman adik kan, masa sekarang kan, bukan saja itu betul-betul berlaku. InsyaAllah. Saya tak boleh cakap secara kerja yang terus tu tak. Tapi this is the foundation. Mana saya cuba nak buat asal ni, insyaAllah. Cuba dengan benda-benda tertentu. I've met them. Orang-orang Hill sendiri, kan? Orang-orang Cost sendiri, orang-orang Corp sendiri, kan? Mereka saya nampak ada potensi yang nak kacau Raifah tak boleh, pasal sibuk lah, kan? InsyaAllah. Itu juga how can I answer. Okay, contohnya katakan tak tercapai gaya hidup tu kan, maknanya ada sekelompok mahasiswa, contohnya mahasiswa KOP yang mengalami stres yang membebankan terlampau. Jadi adakah iklan siswa akan menarik balik gagasan ini ataupun akan mewujudkan mekanisme baru? Sama juga dengan gagasan-gagasan seterusnya. Dan yang kedua ialah pembaharuan daripada ikram siswa sendiri. Macam kita tahu, untuk gaya hidup keluarga kampus sihat itu sendiri, kita ada aktiviti seperti ICOD. Dalam tu ada memang dah banyak aktiviti kan. Lepas tu ada Campro untuk akhlak kan. Jadi pembaharuan daripada ikram siswa tu sendiri. Terima kasih. Jadi first question tentang adakah gas harmoni ni akan berubah, kan? Sama basically itu basic question kan. Yang kedua adalah soalan apakah pembaharuan yang mungkin siswa akan lakukan untuk memastikan macam dengan beban lipatan dia dalam ICOD, Campro, harmoni akan terlaksana. Betul eh? I preference your words, saya tak salah. Betul. Tapi macam kalau daripada ICOD dengan untuk KPI ni, daripada ICOD dengan macam katakan apa tadi, macam mahasiswa bebas bersuara tu kan. Kadang-kadang kita tahu 4 tahun tu, kadang-kadang yang guna speaker corner tu orang sama je. Adakah tercapai KPI ni? Sister Amira. Kos? Farmasi. Oh, farmasi. Betul lah. You apa eh? Second year. Aku sama farmasi second year ni. Jadi, insyaAllah. Pertama sekali rasa harmoni dia ada juga deadline. Ada deadline dia. Sekejap Anda kata saya tak silap. Sepatutnya perkara ini kami cadang target usaha. InsyaAllah mati-matian lah. Untuk sampai by tahun 2020. Ada 2020 kan? 2020 sepatutnya lah 2020. Jadi dalam jangka masa ini ada kata kesan harmoni akan berubah pasca 2020 kalau berubah sekalipun, sebab ini dalam setujui untuk dilaksanakan, InsyaAllah. Okay. Dan kedua, ketetapan tak penting sebab basically manusia ni memang dia dinamik. Ada kata tiba-tiba ada benda yang kami tinggal atau tidak, itu berdasarkan ijazah masing-masing. Macam campus yang Kuantan kan, adakah yang ke-6 tu menjadi satu perkara, ke-6 7 tu menjadi satu benda yang begitu kritikal? 7 kan? Mungkin campus kita tidak apply tapi tak masuk sana kan, sebab dah ada contoh. Okey, boleh So, soalan pertama, jawab tentang berubah atau tidak. Jawab kalau setuju cakap terus. Setuju lah? Okey. Kedua, tentang apakah modus operandi iklan siswa sendiri dengan adanya Campro, dengan adanya ICOD, dengan adanya pelbagai lolong di Kuantan untuk pastikan harmoni tercapai. Sister, kena faham tu iktiraf setiap gerakan mahasiswa ada approach dia sendiri. Okay. Jadi kami iklan siswa, kami istilah tarbiyah apa yang sesuai? Istilah tarbiyah ditukar sikit. Dalam pendidikan kami untuk keluar masyarakat, berbagai perkara kami kena hadam. Antaranya bahan-bahan yang basically more on buku-buku yang bersifat ikhwani. Saya kat terus, kan? Dan antara perkara yang kami hadam adalah first ni prinsip yang saya letak. Tidak sepatutnya kita begitu fokus pada program besar-besar. Itu pertama. Message program is not our priority.
Sama Kedua, what's important adalah program berterusan walaupun kecil. Saya mampu untuk mengumpulkan orang. Ketiga, we don't need so many people to do the things. Tapi pilih orang yang nak dan mampu untuk perjuangkan. That's why kalau saya sedar, orang ingat saya cakap pasal critical mass. Cakap pasal critical mass je. Saya tak perlu satu kampus ni semua jadi macam wah kemarin, terus buat kerja, tidak. Tapi cari orang yang nak. Contoh mudah kalau saya ceritakan Anda buat satu program. Contohnya ICOT, you contohnya tu ICOT untuk program. Betul tak? Tak ingat. Ada contoh tajuk program ICOT tak? Apa? Bazar. Tajuk program. Okay, last time kita ada baca pasal apa? Forum negarawan. Forum negarawan. Okey. Dalam forum tersebut, siapa yang anda nampak interested? Dan nampak apa lagi? Dan nampak focus, responsive. These are the people that you want to take and form the team with. Sepatutnya bagi kami, program-program yang bersifat talk, yang bersifat wacana-wacana, kita bukan nak suruh orang faham. Tapi saya orang yang faham. Orang tu faham tu pula, jaga tinggalkan mereka, bentuk mereka, spend your time with them sampai habis-habisan, walaupun seorang. Sebab orang seorang ni kalau mampu tarik orang lain, they will become the figure that will take the critical mass. Itu penting. So, saya tak tinggal first, program besar bukan benda yang penting. Penting yang kecil-kecil, kumpulkan orang. Orang-orang tu pula tengok siapa yang betul-betul kita nak jualkan benda tu. Because not everybody can carry this thing tadi terus. Ataupun mana-mana idea yang besar-besar. Tetapi mereka yang nak akan they will form the critical mass. Boleh Kalau saya cuba cakap dalam bahasa yang lebih mudah, ada 3 tahap. Kalau saya sendiri memimpin tikam siswa. Kalau saya daripada siswa, memimpin terlibat dalam masyarakat kampus. Yang ketiga, didukung oleh masyarakat kampus. Faham kan? Macam mana ketika ada proses tersebut yang lancar? Daripada satu kumpulan kecil, kumpulan besar menyokong kita. Boleh? Jelas tak? Boleh tambah soalan tak? Silakan. Boleh tak? Saya moderator. Kita tengok daripada 1-8 gagasan kan, macam agak mencapai. Macam ada yang untuk warga mahasiswa, warga kampus yang nak. Lepas tu ada yang mahasiswa yang akan memperjuangkan hak-hak mahasiswa di bahagian pentadbiran kan. Lepas tu ada lagi yang pada mahasiswa dengan masyarakat pula. Jadi ada centralized orang yang akan make sure semua ni terjadi. I mean, direalisasikan. InsyaAllah, sistem merah. So, ulang balik harmony is adalah pendapat kami tentang kampus Islami, aka Harmony. Jadi, kampus Islami ni kami kongsi dengan semua orang, semua from front, terpulang sama ada ikut kuliah base ke, terpulang. Dan anda kata anda nak, you want untuk sokong gagasan ni, ataupun gagasan anda berbeza bersama dengan kami, ayo kita berbincang. Itu saja. Saya ulang balik, nak tak nak, that's it. Kalau kita fikir pasal modus operandi apa, it's good. Tapi in the long run, kehendak yang kuat yang membezakan sama ada jadi tidak. Itu saya cakap. You want people to centralize, itu soalan kedua. Is there people who want to centralize? Dan people ni ada kat Jakarta, serius lah, ada, memang wujud. You can search them in their post, Facebook post, in their Twitters, ada sebenarnya. And dalam grup masing-masing yang selalu point out these issues, these people yang kita nak. InsyaAllah. Ada soalan? Okay, terima kasih. Ui, makin ramai tadi Push. Terima kasih. Saya tengok ciri 8 ciri dari Yayasan Harmony Rahmat. Saya rasa kepada ciri ni adalah satu ciri ideal bagi semua gerakan dakwah kampus. Jadi saya semua setuju dengan benda ni. Even ikut siswa, PKIM dan macam ni. Cumanya bagi kita tengok nombor 3. Yang mana? Penjabat kampus yang cekap dan berintegriti. Anda tengok antara faktor berdesak bagi macam ni adalah
kegagalan pentadbiran dan menangani isu-isu mahasiswa. Ini penerangan di sini kan. Dan segala macam lagi panjang ni. Cumanya nak tengok adakah ni dalam konteks realiti di UAE konteks sendiri, GP dia apa? Boleh bagi contoh. Dan mengapa dia Dan apa yang last part? apa dan mengapa benda tu dijadikan sebagai satu ni lah, Satu gagasan. Satu apa? faktor berdesak pada tertubuhnya gagasan tiga ni lah. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Brother Nazirul Tersia. Sedikit. Terkaya? InsyaAllah. Sekali lagi saya ulang balik, gagasan harmoni adalah satu pembincangan dibuat suatu Rashad. So ada kata ada situ satu gagasan ialah apa yang perlu ada pada setiap kampus. Kan? Alhamdulillah saya rasa kampus Syawak Kuantan tidak terlalu radikal. Elemen kita boleh tahan lah kan. Saya rasa lah sebab saya sudah perubatan, saya tak rasa begitu terdesak kan. Saya kuliah. Tapi andai kata ada isu dari Kuantan yang kita rasa kita perlu perjuangkan kan. Saya sendiri lah, dia saya nampak saya mungkin tidak begitu mahir seperti mana saudara Fah. Kau faham ni tau, Fahmi Zainul kan, ataupun kat sahaja kita kan. Andai kata sekalipun adalah tentang dua program. Tu je saya nampak. Setakat ni lah. In terms of lain tak nampak sangat. Sebab kita tahu kan bagaimana program yang apply tahun lepas dia dapat duit dia. Kan? Allah Alam lah. Tapi ini antara saya nampak yang mungkin boleh kita perbaiki. Andai kata lah. Saya rasa saya orang yang paling ahli untuk bercakap. Kan? Sebab my own opinion, Kuantan is not bad compared to other campuses. Itu bukan masa UMBK USN. Kan? Tapi anda kata something yang perlu dipoliskan, to me, that's it. Tentang detail program. Itu saja. Boleh? InsyaAllah. Jawab soalan tak? Dekat dia jom. Okay, ada tak siapa yang nak bagi soalan ke apa ke? Okay, mungkin satu soalan yang kontroversi sikit kot. Kontroversi sikit. Macam kalau tengok kepada antara 8 ciri-ciri kampus harmoni yang Ikram ingin bawakan kan, dalam poin yang keempat, pengamalan budaya politik nilai dalam PRI kampus. So ada yang bertanya kepada saya, adakah dalam PRK akan datang Ikram akan menghantar wakil untuk menyertai PRK? Itu je. Soalan balik Ikram siswa sebab saya risau kalau saya bercakap pada Peringkat Nasional. Tidak sekali lagi, kami bergerak atas objektif atau hadaf. Terutama sekali, andai kata melalui pos yang wujud di kampus ada tercapai, kami akan hantar. Andai kata. Tapi andai kata dengan cara kita bergerak sekarang ni dah cukup, tak perlu. Itu saja. Risau untuk tahun depan kan? Tahun depan? Kau orang dia. Sekarang ni tak perlu. Soalan kedua ni mungkin perlu buat kan? Maksudnya sekarang dah okey lah SLC kan? Dekat abang kan? Mungkin boleh jawab soalan tu. InsyaAllah. So saya anggap soalan saya terakhir boleh insyaAllah. Jadi ini soalan yang sangat bercapah. Okay. Saya sebenarnya malam ni nak bagi anda semua full text ucapan dasar Presiden Ikatan Siswa Nasional Mawlana Abdullah yang mendetailkan bagaimana harmoni terlahir. Kan? Ikatan Siswa merupakan, saya ulang balik di awal, manifestasi pergerakan mahasiswa yang sama ni bernama di bawah Ikram dalam pelbagai agensi. Dalam Center, Soal Syarif, Datuk Sakinah, the likes. Dan kami bercadang untuk, mana kata kita dah ramai, apa kata kita dibawa masyarakat. Kan? Tetapi di mana kami punya, what is our model of untuk bergerak? Saya ulang balik, kita adalah pewaris negara kita. Kan? Sepatutnya apa yang berlaku di kampus kita, we prepare ourselves untuk berkhidmat di tahap nasional nanti sepatutnya. Dan kalau saya cakap yang bahasanya agak rasa mudahul, gagasan harmoni adalah miniature size konsep Malaysia Rahmah 2020. Miniature size.
Kalau anda sempat baca, saya rasa ada dalam portal what defines Malaysia Negara Ramah dalam 20 atau 18 dasar yang cuba disimpulkan dalam 8 dasar harmoni. Antara lain banyaklah, antara lain hubungan in terms of ekonomi, in terms of hubungan dengan Muslim, in terms of kebajikan, in terms of integrity, everything. Dan supposedly anda kata kami penggerak Ikram Siswa ataupun mana-mana orang yang setuju dengan gagasan ini kan, bekerja dengan gagasan ini, patut bila anda di luar, anda mampu untuk menyelamatkan negara kita. Sebab sekali lagi, sebenarnya harmoni adalah apa yang kami termkan sebagai sebuah kampus Islamik / harmoni kan. Malaysia Negara Ramah 2020 pun sama juga. It's what we believe yang sepatutnya menjadi negara Islamik. Soalan tak? Asalnya ada banyak point kan. Itu soalan pertama kan, tentang apa kaitan harmoni dengan masyarakat ramah kan. Selebihnya ada 2 soalan saya rasa tadi. Apa yang tinggal? Ya ke? Saya tak. Asal macam ada banyak lagi tadi. Panjang lah soalan ni kan. Maaf, saya tak tulis. Saya tak maaf. Okay, boleh? Cukup tak? Jelas tak? Saya tanya betul ni sebab alang-alang masa saya rasa jarang boleh buat benda macam ni kan. Maka ada second ni. Terima kasih. Alang-alang ada ruang masa kita present insya-Allah. Tak ada? Sangat sebab dah lama kan, dia pun tak nak panjangkan masa perbincangan kan. Tak apalah insya-Allah. Itu satu ringkas lah. Jadi habis blok kedua di mana kita dah dengar ataupun sesi perbahasan ataupun soal jawab antara audiens dengan Brother Alif sendiri berkenaan dengan idea ataupun gagasan kampus harmoni yang ingin Ikram Siswa bawakan. Okey, sedikit sebanyak saya rasa kita semua nampak kot view tentang idea kampus harmoni, siapa yang perlu menggerakkannya dan kenapa perlu menggerakkannya. Saya rasa semua telah diterangkan dengan jelas dan baik oleh Brother Halim Azwan. Jadi untuk akhirnya mungkin sedikit konklusi ataupun penutup kata yang boleh Brother Halim berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sisters, kawan-kawan muslimat, sahabat-sahabat, kakak-kakak sekalian. Hari ini saya bercakap bukan sebagai orang tinggi, orang besar, tidak. Tapi sebagai seorang mahasiswa yang berada di Kuantan. Saya petik balik kata-kata ataupun firman Allah Taala dalam tadi kan. Dahulu Nabi kita dilahirkan dalam satu komuniti yang dia sayang, yang dia sangat berkehendak komuniti tersebut menjadi baik, menjadi aman. Dan itu menjadi dasar kenapa saya terus bergerak buat Ikram Siswa. Saya nak kampus ini ada semua, regardless kuliah mana, tahun berapa, gerakan mana, kita mampu untuk pastikan our community betul-betul terbentuk. Dan to that end, saya malam ni berkongsi semata-mata. Saya kongsikan kepada anda apakah visi saya sebagai satu kampus yang Islamic / harmoni. Kampus Islam bukan kampus yang mendesak orang untuk tak orang semata-mata. Bukan kampus yang yang membandingkan aku lebih mulia daripada kau, tidak. Tapi kampus tu bila orang datang, dia rasa sangat-sangat rahmat, rasa seronok kan. Dan itu sepatutnya apa yang Islam nak kita buat di tempat kita masing-masing. Kita perlu keluar daripada kepompong semata-mata nak siapa yang lebih salafi, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih sunnah. Kalau ada kepompong bid'ah, itu benda khilafiah. Cukup-cukup lah kan. Hari ini saya yakin dalam kos ni kan, semua adalah orang-orang yang nak menyumbang, yang nak buat sesuatu. Dan kita tak perlu seorang-seorang. Walaupun betul kita balik kumpulan, setiap kumpulan tersebut tidak mampu untuk bawa benda sebesar Islam dan kapasiti sendiri. Saya kongsikan kepada anda harmoni sebagai cara untuk menyeraskan kita punya pemikiran. Anda kata anda bersetuju dengan kami, kan? Ayo kita bekerjasama.
Kalau tidak, jangan risau. Apa yang kamu buat, yang benar, yang sama apa yang kami bawa, kami sokong. Dan supayalah malam ni perbincangan kita bukan setakat nak banding-membanding, bukan sekadar nak tengok siapa yang lebih ke depan, tidak. Tapi untuk pastikan, boyo sikit, kampus kita betul-betul harmoni. Terima kasih Allah. Terima kasih kepada APMA atas liputan untuk membentang bersama ni. Terima kasih kepada semua rakan-rakan sekalian yang bertugas dengan saya, junior saya, adik-adik semua kerana sudi mendengar. Allah, moga-moga malam ini tidak sekadar menjadi om-om kosong, tidak sekadar menjadi mimpi indah, tapi permulaan kepada satu fasa yang begitu menarik untuk kampus kita, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Burhan Azwar atas pembentangan dan konklusi yang diberikan tadi. Jadi begitulah idea kampus harmoni yang Ikram Siswa ingin bawakan. Dan dari sudut saya sendiri selaku penganjur, sangat berharap kepada semua mahasiswa yang Kuantan khususnya untuk sama-sama kita menjayakan. Ialah benda baik, maka tak ada sebab untuk kita tidak menjayakannya. Dan sekali lagi pihak penganjur ucapkan ribuan kemaafan atas beberapa kekurangan yang terhadap diskusi malam ni, terutamanya pilihan tempat yang kita tak expect benda ni akan berlaku, tapi macam mana kita merancang, Allah juga merancang kan. Dan akhir kata terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir diskusi pada malam ni. Dan akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis dan kafarah dan surah Al-Asr.